Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu macam biasalah. Dan kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucap terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga butang loceng supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni, satu kejadian telah berlaku pada tahun 1992. Dikatakan Rahmat dan juga adik dia Nana ni terpaksa akur dengan kedua ibu bapa dia yang bercadang ataupun yang telah pun bercerai pada masa tersebut. Jadi Rahmat dan juga Nana ni ikut ibu dia berpindah ke Bandar Baru Bangi. Pada asalnya mereka berdua ni duduk di area Kelang, tetapi setelah berpisah, ibu dia membawa Rahmat dan Nana pindah dekat Bandar Baru Bangi. Kebetulan ibu kepada Rahmat dan juga Nana ni ada seorang kenalan yang bernama Aunty Ros yang sudi memberikan mereka tempat tinggal sementara dan juga peluang pekerjaan di sebuah kilang. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Kejadian pada malam ni cukup luar biasa. Bagi diri Zaf sendiri pun, cerita pada malam ni dia agak berat. Tetapi berat ke arah mana, korang nilaikan sendiri. Yang penting jangan terlalu taksub dan terhibur dengan segala kisah yang Zaf sampaikan. Jom, tak nak lengah masa dah, kita teruskan dalam malam puaka. Kiranya kau ada penggantiku, tetapi hidupmu tak bahagia. Rela ku memaafkanmu dan menerimamu sayang. Begitulah rayuan Ibu Rahmat semasa ingin diceraikan pada tahun 1992 tu. Tetapi disebabkan bapa Rahmat ni dah menyampah, dah tak suka, lalu dia ceraikan Ibu Rahmat ni. Relax macam tu je kan. Dan kesian yang jadi mangsa adalah anak-anak. Rahmat baru saja berusia 9 tahun, manakala adik perempuan dia yang bernama Nana baru je 4 tahun. Jadi bila mak bapak bercerai, dia menjadi satu masalah kepada Rahmat dan juga Nana ni. Sebab apa? Sebab mereka berdua tak dapat kasih sayang kedua ibu bapa. Jadi ibu Rahmat ni pun membawa diri, yang menetap dekat Kelang, membawa diri sampai ke Bandar Baru Bangi. Sebab apa jauh sangat? Sebab dekat situlah ibu Rahmat ni ada seorang kawan yang bernama Aunty Ros. Aunty Ros ni merupakan pekerja kilang, aka pengurus dekat kilang di mana ibu Rahmat ni bakal bekerja demi menampung dua anak dia. Rahmat dan juga Nana ni terpaksa ikut ibu dia kerana bapak si Rahmat ni tak nak menanggung. Tak nak lah, orang cakap tu ada budak-budak kecil kan. Aku nak bercinta lagi, tak sedar diri betul. Dah kahwin pun sekarang ni memang hangat lah aku rasa kan. Orang kahwin senyap-senyap. Aku tak nak masuk part tu, seram mat. Itu biar ada orang lah. Kita netizen ni, kita doakan yang terbaik untuk Sol. Tiba-tiba Sol tak nak masuk dalam cerita ni. Jadi nak dijadikan cerita guys, sebaik saja ibu Rahmat bersama Rahmat dan juga Nana ni berpindah ke Bandar Baru Bangi, nasib baiklah Aunty Ros ni cukup baik untuk memberikan mereka tempat tinggal. Sebab Aunty Ros ni tinggal di rumah teres 2 tingkat. Jadi di bilik bawah tu memang banyak bilik kosong. So Aunty Ros ni tak kisah. Dia cakap, engkau nak bawa anak-anak kau, tinggallah dengan aku kan. Engkau pun dah tak ada suami. Aku faham zaman sekarang ni susah. Walaupun Bangi ni baru nak membangun pada zaman tu, tetapi kos sara hidup pun dah agak tinggi dah. Walaupun 1992 pun, yelah baru diceraikan, baru nak bina hidup balik. Lalu Aunty Ros pun jadilah untuk kasih diorang satu tempat tinggal dan juga pekerjaan kepada ibu si Rahmat ni. Sambil ibu dia bekerja kilang, ada masanya ibu dia akan kerja part time. Part time apa? Part time menolong Aunty Ros ni meniaga dekat kantin kilang tu. Sebab Aunty Ros selain bekerja menguruskan kilang tu, Aunty Ros juga memiliki kantin di mana dia ada catering yang supply makanan-makanan. So untuk mendapat duit lebih, mak kepada si Rahmat ni akan bekerja part time bersama Aunty Ros. Jadi kehidupan mereka agak mewah lah. Bukanlah mewah, agak senang apabila ada seorang kawan yang baik hati macam Aunty Ros ni sanggup memberi mereka rumah. Tetapi bukan kasih biasa-biasa, ada syaratnya. Tetapi syarat dia bukan berat pun. Aunty Ros dah pesan dah kepada ibu si Rahmat yang bernama Mona ni, Mona, aku nak pesan kat
kat kau. Aku tak kisah kau nak menetap sini, kau tak payah bayar duit sewa pun, tak apa, aku tolong ikhlas. Tetapi engkau dengan 2 orang anak kau ni jangan sesekali naik atas, sebab tingkat atas ni hanya milik aku je. Sebab banyak barang-barang aku letak kat atas tu. So aku tak nak korang tiba-tiba naik atas ke. Korang lepaklah kat bawah ni. Bawah ni pun dah cukup luas dah. Kau nak pergi dapur ke, nak pergi tandas ke, kau nak tanam pasu bunga, pokok ke apa, suka hati kau. Tapi dengan syarat jangan sesekali naik atas. Bila dah dinasihatkan macam tu, Rahmat yang baru berusia 9 tahun tu, dia ikut je lah cakap kawan kepada mak dia ni, iaitu Aunty Rose ni. Okey lah, tak nak naik atas pun. Alamak, ingat aku teringin sangat ke nak naik atas kan. Tetapi makin lama, itulah dilema buat diri si Rahmat ni. Sebab untuk seorang budak, bila kita cakap jangan, itulah yang dia nak buat. Dan dikatakan bila dah duduk situ berbulan-bulan, mulalah terbongkarnya satu perkara yang cukup menyeramkan bagi diri si Rahmat tu, guys. Sepanjang Mona dan juga 2 orang anak dia tinggal menetap bersama Aunty Rose, aktiviti diorang macam biasalah. Bukan senang, guys, kehidupan sebagai seorang ibu tunggal ni. Pada awal pagi lagi, Mona ni terpaksa bergerak untuk pergi bekerja di kilang bersama Aunty Rose. Dan belah petang pula, mak si Mona ni akan tolong Aunty Rose dekat kantin kilang tu pula. Jadi sepanjang hari tu dah kira busy dah. Manakala Rahmat ni pula akan pergi bersekolah dan adik kepada Rahmat yang bernama Nana ni akan ditinggalkan bersama jiran yang akan menjaga, yang akan mengajar lah si Nana ni. Sebab Nana ni baru 4 tahun, yang akan menjaga, kasih makan, sambil tu mengajar lah ABC ke apa semualah kepada adik si Rahmat ni. Dan disebabkan kurang diberi perhatian oleh Mona ni, Rahmat ni dah mula liar dah. Dia seorang budak yang tak ada bapa, hanya dijaga oleh mak. Mak pun busy. Jadi Rahmat ni dah terikut-ikut kawan-kawan lelaki yang berperangai agak liar. Pada umur 9 tahun, Rahmat ni rasa inilah idaman setiap budak-budak, di mana mak bapak kebiasaannya bila anak balik sekolahnya, mak bapak akan jemput, terpaksa duduk kat rumah, tak boleh merayau. Tetapi Rahmat ni, dia rasa bebas. Dia selalunya setiap kali balik sekolah je, dia balik, dia makan, salin baju, dan dia akan keluar lagi pergi melepak, berjalan-jalan dengan kawan sekolah dia yang liar ni. Buatlah benda bukan-bukan. Kadang-kadang tu naik motor lah, merempit lah. Padahal baru umur 9 tahun, tak ada lesen apa semua, dah berani dah naik motor, pergi lepak, kacau pula orang dekat taman kadang-kadang kan. Memang liar gila perangai si Rahmat ni. Dan walaupun macam tu, dalam kegembiraan tu, adalah juga dalam hati kecil si Rahmat ni, dia rasa, ya Allah, aku teringin juga nak macam budak-budak lain, di mana setiap kali balik sekolah je, makan bersama ibu bapa, pergi berjalan-jalan sama ibu bapa. Tetapi aku hanya ada kawan-kawan sahaja. Jangan salahkan aku. Inilah kehidupan aku. Nak buat macam mana? Bapa aku pun tak kisah kat aku. Mak aku pun sibuk bekerja. So aku belajarlah untuk mengambil masa ni, menghiburkan hati aku sendiri. Dan itulah yang berlaku kepada Rahmat. Perangai si Rahmat ni makin lama makin teruk, sehinggakan Mona ni dah mula perasan dah. Rahmat ni setiap kali maghrib je barulah pulang ke rumah. Lalu mak si Rahmat, iaitu Mona ni pun pernah beberapa kali marah si Rahmat ni. Mak tak kisah engkau nak berjalan, Rahmat, tetapi engkau ni cubalah tolong mak sikit. Mak pergi bekerja, mak cari duit untuk korang, tahu tak? Engkau ni bila dah habis sekolah, tak payahlah kau pergi melepak dengan kawan-kawan kau. Kau tahu tak kau ada adik perempuan? Esok mak tak nak tengok kau keluar. Esok kau habis je sekolah, engkau jaga adik kau si Nana ni. Jangan nak mengharapkan jiran je. Dan Rahmat bila dah dimarah macam tu, dia protes lah. Dia jadi mengamuk lah kan. Dah bermasam muka dah dengan ibu dia ni. Dan kebetulan pula, aktiviti Aunty Rose ni apa pula? Setiap hujung minggu, Rahmat ni perasan Aunty Rose bersama kawan-kawan dia 2-3 orang akan duduk melepak dekat rumah tu. Tetapi bukan lepak kat bawah, lepak dekat tingkat atas. Kadang-kadang tu ramai betul kawan Aunty Rose ni. Tetapi dalam ramai-ramai tu, barulah Rahmat tahu yang rupa-rupanya dah beberapa bulan sejak dia tinggal kat situ, sejak dia berkenalan dengan Aunty Rose ni. Ya Allah, yang mengejutkan si Rahmat, bila dia tengok kawan-kawan Aunty Rose ni, tengok sendiri perangai Aunty Rose ni, barulah dia sedar yang Aunty Rose tu bukan Aunty Rose, tetapi sebenarnya Pakcik Rosli. Senang cerita lah kan.
pondan rupanya. Alamak. Sebab apa boleh Rahmat ni tahu? Sebab ada sekali tu Aunty Rose ni pakai skirt pendek. Lepas tu Rahmat tengok je. Ui, betis. Macam Cristiano Ronaldo kau. Besar punya betis kan. Lalu Rahmat pun dah mula tergelak dalam hati dia. Sebab tu dia perasan pada awalnya ya Aunty Rose ni merupakan seorang pondan ataupun lelaki. Barulah dia macam, hui, nasib baik. Nasib baik aku tak tersuka kan. Nasib baiklah muka tak boleh pergi. Kalau tak, aku 9 tahun pun aku mengorat juga Aunty Rose ni. Jadi bila Rahmat tahu, Rahmat ni dah mula tak selesa dah. Alamak, mak aku pun 2 kali 5 je marah aku berperangai liar lah. Rupa-rupanya mak aku pun ada seorang kawan yang bukan perempuan sebenar. Dah lah bukan perempuan sebenar. Ajak pula geng-geng Aunty si Rose ni lebih kurang macam dia juga. Muka macam jantan. Ada tu yang ada misai tetapi pakai gincu, pakai rambut warna pink. Lepak dekat rumah tu kan. Nasib baiklah bukan lepak kat bawah, lepak kat atas. Jadi dah beberapa kali setiap hujung minggu je aktiviti Aunty Rose ni asyik macam tu. Rahmat ni dah mula tertanya-tanya dah. Apa yang ada kat tingkat atas? Apa yang Aunty Rose bersama kawan-kawan dia buat dekat tingkat atas? Dan Rahmat ni cuba mengambil peluang. Sementara mak dia tak benarkan dia keluar. Sepanjang balik sekolah je dia kena jaga adik dia si Nana ni. Rahmat ni dia dah ada satu akal. Disebabkan kenakalan dia tu, dia nak cuba juga membongkarkan ataupun dia sendiri nak tahu apa yang ada kat tingkat atas rumah Aunty Rose ni. Penantian merupakan satu penyeksaan bagi diri si Rahmat ni. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, Rahmat ni menantikan peluang yang terbaik untuk dia cuba naik ke atas. Dia nak tahu sejak daripada dia tengok yang Aunty Rose ni bersama kawan-kawan dia asyik datang setiap minggu, asyik lepak ke atas je, tetapi tak tahu apa yang Aunty Rose bersama kawan-kawan dia buat. Rahmat ni pun tunggu punya tunggu dan akhirnya adalah dikatakan satu hari mak si Rahmat dan juga Aunty Rose terpaksa bekerja pada hari Sabtu. Jadi itulah peluang yang terbaik bagi diri si Rahmat ni. Dia rasa yang hari ni kena jadi. Aku nak tak nak, aku kena juga bongkarkan misteri. Aku nak tahu apa yang ada kat bilik atas. Lagi pula kenapa Aunty Rose sepanjang mereka tinggal kat situ tak benarkan mereka anak beranak naik ke atas. Dan bila Mona dan juga Aunty Rose telah pergi bekerja, sebaik sahaja pukul 10 pagi, Rahmat dah mula dah perlahan-lahan naik ke tingkat atas. Dan bila Rahmat sampai saja di tingkat atas rumah Aunty Rose tu, Rahmat tengok dekat tingkat atas tu mempunyai 3 bilik yang tertutup. Jadi Rahmat pun pergi ke bilik yang pertama. Dia cuba buka bilik yang pertama tu, tetapi alangkah malangnya bagi diri si Rahmat ni, bila dia nak try buka, alamak, bilik pertama ni berkunci. Lalu Rahmat pun tak buang masa, dia pergi ke bilik yang kedua. Sama juga macam bilik yang pertama, dikunci juga oleh Aunty Rose ni. Jadi dalam hati Rahmat, aduh, dah 2 bilik berkunci, lama-lama buang masa lah, tak jadilah aku nak bongkarkan apa sebenarnya perbuatan Aunty Rose ni. Lalu Rahmat pun dia tak ada letak harapan tinggi, dia pun akhirnya pergilah ke bilik yang nombor 3. Dalam masa dia nak buka pintu tu, hati dia dah fikir dah, ini mesti kunci juga ni. Aunty Rose bukan bodoh kan. Bila dia pegang saja tombol pintu tu, dia pusing, prak! Tiba-tiba, pintu ni boleh buka lah. Lalu hati Rahmat pun yang daripada dah sedih tadi, dah kembali ceria balik, dah kembali suspend balik. Boleh buka ni. Ini mesti bilik Aunty Rose ni. Dan sebaik saja Rahmat buka bilik tu, alangkah terkejutnya dia bila tengok bilik Aunty Rose ni yang cukup mewah berbanding kehidupan bilik diorang kat bawah. Diorang tidur toto je. Tetapi Aunty Rose ni dalam bilik dia ada katil. Dah lah ada katil. Dekat katil tu pula ada tiang untuk pasang kelambu. Kononnya tak nak nyamuk gigit lah apa. Dan katil Aunty Rose ni memang cukup besar. Dan bilik Aunty Rose tu pula selain daripada katil tu, ada meja solek yang penuh dengan barang-barang makeup milik Aunty Rose. Dan ada 2 almari yang cukup besar. Jadi Rahmat ni bila dah berjaya masuk, dia pun tak buang masa lah. Dia selongkar, dia pergi buka segala laci yang ada dekat meja makeup tu, nak tengok apa ada dalam ni kan. Tetapi tak ada apa selain daripada kertas-kertas, risit-risit. Lepas tu dia beralih pula, pergi pula dekat 2 almari besar ni. Dan salah satu almari tu, sebaik saja Rahmat buka, ada satu cermin yang cukup tinggi yang melekat dekat pintu almari tu. Dan Rahmat tengok,
Dekat cermin tu bukan cermin kosong. Ada satu poster lelaki guys. Ada satu poster lelaki. Aku tak tahulah Triple H ke Hulk Hogan ke. Tetapi yang digambarkan oleh Rahmat, lelaki tu seakan-akan lelaki Mak Saleh yang tidak berpakaian. Nampak bulu dada semua ni. Tengah ni tengah flex. Kononnya badan tegap apa semua kan. Lalu dalam hati Rahmat, sebaik saja dia tengok poster lelaki yang tak berbaju tu, dia dah mula fikir macam-macam dah. Alamak, gelinya lah. Aunty Rose ni pun, engkau dah lah jantan, kau nak ada juga poster jantan ni. Tetapi tu tak seram lagi guys. Sebab dalam banyak-banyak benda yang menarik hati Rahmat dekat bilik Aunty Rose tu, ada satu tempat yang Rahmat tak selongkar lagi, iaitu TV ataupun televisyen yang kecil yang terletak dekat hujung bilik Aunty Rose ni. Bila Rahmat pergi mendekati bahagian TV tu, dia tengok banyak gila tape-tape recorder kan, VCR lah orang cakap. Tape yang zaman dulu 1992 kot. Engkau fikir apa kan? Mana ada Netflix apa semua. So ada banyak tape dekat belah bawah TV tu tau. Dan Rahmat ni pun dia terfikir, ini kalau aku masuk dalam player, aku tahu macam mana nak main kan. Aku masukkan tape ni, aku tekan je lah. Lepas tu dia akan main lah dekat TV ni. Tetapi aku tak tahu cara nak keluarkan. Sekejap kan aku dah masukkan tape ni dalam VCR player ke apa. Kang nanti tak boleh keluar. Kantoi lah. Sure Aunty Rose tahu yang aku masuk dalam bilik dia. Dan Rahmat sedang dia tekan-tekan tombol TV tu. Tiba-tiba TV tu menyala. Tetapi statik je lah. Dan kebetulan pula ada salah satu tape yang dah ada dekat dalam VCR player tu. Dan tiba-tiba tape tu termainkan satu video. Dan alangkah terkejutnya Rahmat. Dia tergamam. Muka dia seakan-akan macam ni tau. Rahmat tergamam, tak tahu nak buat apa. Pada masa tu, dekat TV tu dah memaparkan ada satu video yang cukup memalukan dan cukup mengejutkan bagi diri si Rahmat. Kalau korang semua geng puaka nak tahu, sebelum aku bongkarkan benda ni kepada yang tengah tengok yang masih berumur 18 tahun ke bawah, tolonglah ibu bapa, kasihlah diorang pergi makan dulu ke, pergilah buat benda-benda lain, sebab benda ni agak eksplisit ataupun benda ni agak tidak manis untuk budak-budak. Apa yang Rahmat saksikan adalah beberapa orang lelaki yang tidak berpakaian dalam video tu. Dan bukan sahaja tidak berpakaian, mereka sesama mereka sendiri sedang berpelukan di antara satu sama lain. Ada lelaki tak berpakaian yang si A ni peluk si B, yang si B ni peluk si C, lepas tu main kejar-kejar. Tapi semua dalam video tu mereka semua tidak berpakaian. Lalu Rahmat pun seakan-akan tidak percaya. Ya Allah, apa benda ni? Allah, apa benda aku nampak ni? Iman aku dah rosak, iman aku dah rosak. Tidak. Rahmat seakan-akan tidak percaya. Lalu Rahmat pun tekan segala tombol yang ada kat TV tu supaya TV tu tidak lagi memainkan video yang cukup menakutkan bagi diri si Rahmat pada masa tersebut. Dan Alhamdulillah, setelah Rahmat dah puas tekan, akhirnya video tu pun terhenti dari dimainkan. Dan VCR player tu pun tiba-tiba terangkat. Lalu tape pun keluar. Jadi bagi diri si Rahmat, Alhamdulillah, nasib baik tape keluar kan. Tak ada lah kantoi. Dan selepas daripada dah menyaksikan video yang tak berapa manis tu, Rahmat pun cepat-cepat nak keluar daripada bilik Aunty Rose tu. Dan inilah yang berlaku. Sebaik saja Rahmat dah hampir keluar daripada bilik Aunty Rose tu, tiba-tiba dia terdengar satu suara seakan-akan suara budak kecil yang gelakkan dia. Lalu Rahmat pun terhentikan langkah dia. Dia tergamam. Dia tengok ke arah TV. TV dah tertutup. Siapa yang gelak? Dan bila Rahmat tengok sekeliling dalam bilik Aunty Rose tu, alangkah terkejut je si Rahmat ni. Sebab apa tau? Sebab betul-betul di bawah katil dekat dalam bilik Aunty Rose tu, dia boleh nampak satu susuk tubuh hitam yang bermata merah. Dan mata merah ni teramat besar sedang memandang ke arah dia. Dan sebaik saja Rahmat nampak lembaga ataupun susuk tubuh yang duduk kat bawah katil tu tengah gelakkan dia. Dah macam tu punya takut, Rahmat pun hati dia dah berdebar. Dia cepat-cepat berlari ke bawah dan dia duduk bermain dengan adik perempuan dia, iaitu si Nana. Dan hari tu pun berlalu macam biasa. Rahmat pun tak nak ingat apa yang berlaku
Tetapi selang 2 minggu, adalah satu hari ni dikatakan Rahmat terpaksa menjaga adik dia si Nana ni, manakala Aunty Rose dan juga ibu si Rahmat, Mona ni pergi berjalan membeli barang dapur, kiranya membeli barang-barang perhiasan rumah lah. Lalu Rahmat pun sedang lepak dekat rumah tu. Tetapi Rahmat ni macam aku cakap, dia kan berperangai liar. Dia kan kawan-kawan dia walaupun umur 9 tahun, tetapi perangai na'udzubillah, kurang hajar. Rahmat ni ambil kesempatan, dia pergi ke area dapur, dia buka pintu dapur tu. Apa yang Rahmat buat? Dia hisap rokok, sementara dia boleh dengar suara adik dia si Nana ni sedang duduk menonton televisyen kat depan. Pada awalnya Rahmat fikir, tak apalah, Nana okey lah tu kan. Janji dia aku still dengar suara dia. Okey lah, aku nak hisap okok ni. Umur 9 tahun dah hisap okok dah. Dan sebab apa dia hisap okok kat dapur? Supaya kalaulah mak dia dan juga Aunty Rose pulang daripada rumah, dia boleh nampak. Lalu tengah dia hisap okok tu, tiba-tiba suara Nana ni ada yang pelik bagi diri si Rahmat ni. Sebab apa? Sebab beberapa kali dia boleh dengar suara adik perempuan dia ni seakan-akan bercakap dengan seseorang. Nana ni tak habis-habis cakap, turunlah sini. Awak turunlah sini. Lalu bila Rahmat dengar adik perempuan dia cakap macam tu, dalam hati Rahmat pada masa tu walaupun tengah hisap okok, Nana ni cakap dengan siapa ni? Kalau dia tengok TV, apa hal dia cakap turun kan? Nana jarang perangai macam tu. So, batang rokok yang tak habis hisap lagi tu, Dunhill tau. Mahal pada masa tu. Yang tak habis hisap tu, Rahmat pun buang puntung rokok tu cepat-cepat untuk pergi mendapatkan Nana. Dan alangkah terkejutnya Rahmat. Sebaik saja dia sampai ke area ruang tamu tu, dia tengok adik dia tidak berada di depan TV. Tetapi adik dia betul-betul berada di area tangga belah bawah untuk naik ke atas rumah tu tau. Dan adik dia seakan-akan tengah memanggil sesuatu ataupun seseorang turun untuk bermain dengan dia. Beberapa kali Nana ni, sinilah, turunlah. Kita kawan awak, turunlah. Dan bila Rahmat dah tengok adik dia macam tu, Rahmat ni terus pergi mendapatkan si Nana ni. Dan Rahmat sempat cakap, Nana panggil siapa? Tengok TV lah, nanti mama marah tau, tengok TV. Lalu Nana pun seakan-akan dengar cakap abang dia ni, Nana pun beralih pergi ke area depan TV balik. Dan Rahmat cuba juga tengok ke atas. Dia nak tahu apa yang Nana ni panggil. Dan alangkah terkejutnya si Rahmat ni, bila dia tengok sahaja di area tangga dekat tingkat atas tu, dia boleh nampak, aku dah meremang ni. Dia boleh nampak satu susuk tubuh yang sama seperti mana dia nampak dekat bilik Aunty Rose. Susuk tubuh hitam yang bermata besar, seakan-akan sedang main cak-cak dengan adik dia. Sebab dia boleh nampak lembaga ni seakan-akan menyorok di sebalik dinding dan dia munculkan kepala dia. Dan lembaga ni bukan saja keluarkan kepala dia. Rahmat boleh dengar suara susuk tubuh hitam ni seakan-akan memang betul sedang bermain cak-cak dengan adik perempuan dia. Cak. Macam tu guys, dengan mata besar, dengan tubuh yang memang hitam gila. Rahmat tak nampak muka, hanya Rahmat nampak sepasang mata yang teramat besar. Jadi bila Rahmat dah tengok macam tu, dia dah teramat takut. Dia pun cepat-cepat lari dan duduk di sebelah adik perempuan dia, tengok TV. Sampailah Aunty Rose dan juga mak dia, si Mona ni, pulang ke rumah. Tetapi Rahmat hanya mendiamkan diri. Rahmat hanya tutup je mulut dia tau. Dan sejak kejadian tu, Rahmat dah tak berani dah untuk naik ke tingkat atas. Sebab bagi dia tingkat atas bilik Aunty Rose tu amat menakutkan dan amat menyeramkan. Dia masih tak boleh bayang lagi apa benda yang memerhatikan dia, apa benda yang gelakkan dia. Nak cakap orang, memang bukan orang. Seakan-akan satu lembaga yang teramat menakutkan. Dan Rahmat tak sampai hati nak bagi tahu mak dia si Mona ni. Sebab apa? Sebab dia tak nak mak dia risaukan dia. Tetapi segalanya bakal terbongkar apabila ibu si Rahmat, iaitu Mona ni, dia sendiri yang naik ke atas sebab dia terdengar satu suara yang cukup memelikkan bagi diri mak si Rahmat ni. Selepas dua kejadian seram yang dialami oleh si Rahmat telah berlalu hampir 2 bulan, tak ada dah kejadian-kejadian seram yang Rahmat ni alami. Dia pun dah seakan-akan lupa tentang makhluk ataupun lembaga hitam yang dia nampak tu. Jadi dikatakan adalah satu malam
Aunty Ros ajak kawan-kawan dia yang pelik ini tidur di rumah Aunty Ros pada malam tu. Jadi kebetulan pula Rahmat sedang tengok TV. Jam telah pun menunjukkan pukul 12 malam. Manakala mak dia iaitu Mona dan juga adik dia Nana ni telah pun masuk ke bilik untuk rehatkan diri ataupun untuk tidur lah. Dan sementara Rahmat ni sedang tengok TV, dia pun tak ambil pot lah apa yang Aunty Ros dengan kawan-kawan dia buat kat atas. Pada awalnya Rahmat ni biarkan je. Tetapi Rahmat ni dia boleh dengar dekat tingkat atas ni cukup meriah dengan suara kawan-kawan termasuk suara Aunty Ros ni dekat tingkat atas. Jadi Rahmat yang sedang tengok TV tu, konsentrasi dia dah agak terganggu dah. Dalam diri dia dah mula terpanggil-panggil dah. Walaupun dia dah teringat balik tentang kejadian seram yang dia alami tu, tetapi dia tak tahu kenapa pada malam tu dia mempunyai satu keberanian yang lain macam dia seakan-akan nak cuba naik secara senyap-senyap. Dia nak tengok sendiri depan mata dia apa sebenarnya yang Aunty Ros bersama kawan-kawan dia buat kat tingkat atas tu. Ui, macam meriah je. Manalah tahu ada parti ke kan. Bolehlah dia join sekali. Lalu Rahmat pun dia biarkan saja televisyen tu terpasang. Dia pun mulalah naik satu anak tangga, lepas satu anak tangga, lepas satu anak tangga. Dan sebaik saja dia betul-betul sampai di tangga yang paling atas, dia perhatikan dekat dalam bilik Aunty Ros tu lah di mana suara yang cukup meriah dia dengar. Dan dekat bawah ruang pintu Aunty Ros tu dia boleh nampak yang bilik Aunty Ros ni mempunyai lampu yang berwarna merah sebab cahaya merah tu dah mula keluar sikit-sikit daripada ruang bawah pintu tu tau. Dan Rahmat dia rasa tak puas lagi. Dia fikir, aku tak boleh dengar lah apa yang diorang ni cakap. Lalu Rahmat pun beranikan diri dia berjalan secara perlahan dan dia pun tekapkan telinga dia dekat bilik Aunty Ros. Dan apa yang dia dengar? Apa yang dia dengar cukup membuatkan dia rasa meremang satu badan. Sebab suara tu bukanlah suara orang tengah parti ke apa, tetapi suara seakan-akan Aunty Ros bersama kawan-kawan dia ni tengah menyembah ataupun tengah membuat satu ritual yang cukup menakutkan. Macam mana suara tu? Okey, aku gambarkan dekat korang sikit. Suara tu seakan-akan bunyi dia macam ni. Hei, hei, datanglah padaku, datanglah padaku, kami menyerumu, datanglah padaku, hei, datanglah padaku. Beberapa kali Rahmat dengar suara Aunty Ros bersama kawan-kawan dia menyanyikan lagu seakan-akan memuja sesuatu. Dan sedang dia rancak dengar tu, Rahmat ni tak sedar yang rupa-rupanya betul-betul berada di sebelah muka dia ada satu lembaga yang tak asing lagi. Lembaga yang bermata merah yang cukup besar dan bertubuh hitam tu betul-betul sedang duduk di sebelah Rahmat. Dan macam mana Rahmat boleh sedar apabila lembaga tu tiba-tiba je cakap dekat Rahmat, Hei Rahmat, buat apa tu? Dengar apa tu? suara tu cakap macam tu dekat sebelah telinga Rahmat. Dan bila Rahmat palingkan muka dia, dia memang terkejut beruk. Lalu Rahmat pun tak boleh menyembunyikan ketakutan dia. Dia menjerit sekuat hati. Lalu disebabkan lembaga tu betul-betul ada kat sebelah dia, dia tak boleh lari ke tangga. Rahmat pun tak fikir panjang, dia ambil langkah drastik. Daripada tingkat atas tu, dia melompat terus ke bawah. Dan sebaik saja dia landing dekat bawah tu, dia boleh dengar bunyi tulang kaki dia krak, bunyi macam tu tau. Dan pada masa tu Rahmat dah tahu dah yang kaki dia dah patah. Dan dalam masa tu juga Rahmat dah pitam. Yang dia sedarkan diri secara tiba-tiba, dia telah pun berada di hospital. Dan di samping dia merupakan ibu dia si Mona dan juga adik dia si Nana ni. Sebaik saja Rahmat sedar dekat hospital tu, Rahmat menangis sekuat yang boleh, minta maaf kat mak dia. Tetapi Mona ni seakan-akan dah faham dah. Lalu Mona ni pun cakap dekat anak dia, Rahmat tak apa. Rahmat selamat. Ni mak ada ni mak ada. Dengan adik ada. Rahmat jangan risau, kita keluar terus. Lepas ni kita anak beranak dah tak payah tinggal dah bersama Aunty Ros tu. Mama pun dah tak sanggup dah, tak apa. Rahmat rehat je. Dan Rahmat pun mengalirkan air mata dia beberapa kali. Dia cuba juga cakap kat mak dia, Rahmat tak nak mak. Rahmat tak nak. Rahmat dah tahu apa Aunty Ros buat. Rahmat
Rahmat dah tahu. Dan akhirnya mereka tiga beranak berpindah menyewa di salah sebuah rumah yang jauh daripada Bandar Baru Bangi. Dikatakan Mona ni selepas kejadian Rahmat patah kaki tu, dia terus resign, dia terus berhenti kerja, dia dah tak nak dah berkait dengan Aunty Ros ni, dia tak nak berhubung apa semua. Dia terus membawa diri ke Selangor ataupun aku boleh cakap ke area Petaling Jaya, dan dia pun menyewa rumah kat situ. Tak apalah walaupun susah, tetapi aku dah tak sanggup dah biar anak-anak aku berada dalam ketakutan. Dan selepas daripada beberapa bulan Rahmat dan juga si Mona ni telah tinggal di rumah baru mereka, barulah Mona ni ceritakan kepada Rahmat dan juga Nana kenapa dia bercadang untuk keluar terus daripada rumah Aunty Ros. Dikatakan pada malam tu, malam kejadian di mana Rahmat lompat dan patah kaki tu, Mona boleh terdengar jeritan yang cukup kuat daripada anak lelaki dia ni. Lalu Mona tak buang masa, terus keluar daripada bilik dan dia dapati Rahmat telah terbaring dengan kaki dia telah berpusing ke belakang. Lalu mak dia ni dah risaulah. Beberapa kali dia cuba kejutkan si Rahmat ni dan Rahmat ni tidak sedarkan diri juga. Jadi pada masa tu disebabkan mak lah risau seorang anak kan, tiba-tiba Rahmat ni dengan kaki dah patah, dengan tiba-tiba pengsan. Mona ni pun tak fikir panjang, dia terus sahaja naik ke tingkat atas sebab dia dalam hati dia nak bagi tahu Aunty Ros ni, Rahmat dah patah kaki, dia dah pengsan ni. Jomlah teman aku tak ada transport ni sebab Mona ni tak ada kereta, mengharapkan kereta Aunty Ros ni je. So dia nak minta tolong, jomlah bawa Rahmat pergi hospital. Tetapi sebaik saja mak dia naik ke atas, alangkah terkejutnya Mona ni bila dia dapati bilik Aunty Ros ni macam yang Rahmat nampak tadi, ada cahaya warna merah keluar daripada bawah pintu bilik tu. Dan sebaik saja mak dia buka je pintu tu, sebab mak dia dah risaukan anak tau, jadi dah tak fikir apa. Sebaik saja mak dia buka pintu tu, Mona seakan-akan tidak percaya, lagi menakutkan apa yang Mona ni nampak. Kesemua kawan-kawan Aunty Ros, termasuk Aunty Ros sendiri, sedang tidak berpakaian. Aku boleh cakap sedang bogil. Dan bila dah bogil tu tak apa guys, di tengah-tengah, sebab dia orang membuat satu bulatan, dan di tengah-tengah bulatan tu Mona ni boleh nampak ada satu patung mannequin yang berwarna hijau didirikan dekat tengah-tengah bilik tu. Jadi dalam keadaan tidak berpakaian, Aunty Ros bersama kawan-kawan dia ni seakan-akan sedang dirasuki ataupun tengah dirasuki sesuatu, sebab Aunty Ros bersama kawan-kawan dia tak sedar pun yang Mona telah pun berada dekat dalam bilik tu. Yang diorang buat hanyalah membacakan mantra-mantra dengan lampu berwarna merah tu, bogil berpusing-pusing sambil baca mantra. Datanglah padaku, aku ingin engkau datang. Datanglah padaku, kami ingin kau datang. Lepas tu menari macam tu. Jadi disebabkan Mona dah tengok keadaan yang cukup mengerikan. Yang mengerikan bukannya ritual tu bagi diri si Mona. Ya Allah, aku tengok lelaki bogil. Aku tengok lelaki macam perempuan bogil. Adakah ini merosakkan iman aku? Jadi Mona ni tak lengah masa, dia terus turun ke bawah. Dia gunakan kudrat dia sebagai mak. Dia kemas baju, pakaian dia apa semua. Dan malam tu juga dia bawa Rahmat, dia dukung Rahmat ni bersama anak perempuan dia pergi berjalan kaki ke klinik yang terdekat untuk mendapatkan rawatan. Dan dikatakan sejak hari itulah hubungan di antara Aunty Ros dan juga Mona ni dah tidak lagi berpanjangan. Mona ni dah tak ada berhubung langsung, kiranya dah putus dah persahabatan di antara Mona dan juga Aunty Ros ni. Cumanya guys, dikatakan sehingga ke hari ini jugalah rumah Aunty Ros tu masih wujud dan Aunty Ros tu masih lagi menetap di Bandar Baru Bangi. Dekat mana Bandar Baru Bangi tu? Korang carilah sendiri. Dan korang kena jaga-jaga kalaulah korang ada berkenalan dengan seorang perempuan yang lebih dikenali sebagai Aunty Ros. Fikir-fikirkanlah, takut-takut
korang akan menyewa bersama Aunty Ros. Dan lagi membimbangkan, aku takut kalau korang semua ikut ritual dia. Apa jadah pula kau boleh bogel pula. Alamak, kenapalah kau dah macam perempuan tu tak apa. Kenapa kau bogel Aunty Ros? Padahal kau Rosli, tak payah nak Aunty Ros sangatlah. Aku tak boleh brain tentang cerita malam ni. Jadi apakah keseraman yang sebenar? Korang nilailah sendiri dan jangan taksub. Itu saja kisah untuk malam ni guys. Kita pergi ke outro cepat-cepat sikit. Aku dah risau dah ni. Alamak, kenapalah malam puaka betul-betul puaka. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni berkenaan Aunty Ros yang membuat ritual mannequin. Allahu Akbar. Aku pun tak tahu, di mana Mona dan juga Rahmat pun tak tahu apa sebenarnya yang diseru dan ritual apa yang sebenarnya Aunty Ros buat bersama kawan-kawan dia. Tetapi tak kisahlah apa pun, dah terbukti sesat dah. Tak kisahlah engkau tak puja pun, tetapi engkau bogel beramai-ramai. Lelaki besar bogel pusing mannequin tu pun, itu pun dah menyesatkan. Dan aku harap korang dapat pengajaran daripada kisah yang menarik pada malam ni. Jadi aku harap korang terhibur dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Geng puaka, you all are awesome. Kita jumpa lagi guys. Stay safe. Bye-bye.